Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton ni, slide ni. Kami adalah kumpulan Fake Hikmah Order ataupun FHO for short. Saya Muhammad Hakimi sebagai leader dan MC pada hari ini. Dan bawah skrin ni adalah group member kita. Dipersilakan salah satu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amaluddin. Nama saya okey. Nama saya Li Chen. Nama saya Wa'udin Nuraniatul Syuhada. Nama saya Nur Asira binti Almi. Nama saya Harmiko. Hari ini kita akan bincangkan tentang satu isu yang selalu memerindukan kita semua dan juga rakyat satu Malaysia. Terutamanya lah. Iaitu isu penyebaran berita palsu di Malaysia atau in simpler terms, viral, benar atau palsu. Hari ini kita akan bincangkan 4 tajuk yang berkaitan dengan tajuk hari ini. Pertama sekali, televisi viral. Yang kedua, punca penyebaran berita viral berlaku. Yang ketiga, kesan penyebaran berita palsu. Dan terakhir sekali, langkah membentuk penyebaran berita palsu. Untuk isu yang pertama, tentang televisi viral, saya akan berikan Amiruddin untuk menceritakan tentang apa maksudkan yang viral. Dari segi apa? Dipersilakan. Terima kasih MC. Definisi viral. Viral ialah perkataan bahasa Inggeris. Definisi viral dalam bahasa Inggeris ialah quickly and widely spread or popularized especially by means of social media. Bila viral diterjemah kepada bahasa Melayu, ia menjadi tular. Definisi tular dalam bahasa Melayu ialah sesuatu yang merebak. Tarifan tular mempunyai dua makna, dua takrif. Takrif yang pertama ialah berjangkit atau merebak, yakni tentang penyakit atau benih penyakit. Tarifan kedua, merebak ke merata-rata, yakni tentang sesuatu yang kurang baik. Contohnya, video seorang gadis misteri itu telah menular di Twitter dan telah mendapat 25,000 ulang kicau. Retweet. So terima kasih Amiruddin untuk menjelaskan apa itu viral. Setelah viral telah didefinisikan, apakah puncanya berlakunya berita viral sejak zaman ke zaman? Untuk menyatakan punca-puncanya tersebut, saya akan beralih kepada Lee dan Asirah untuk menyatakan kenapa berita viral itu berlaku. Dipersilakan. Start dengan Lee. Punca pertama ialah pendedahan teknologi moden. Pendedahan ini berlaku kerana kebanyakan orang suka menyaksikan berbagai video dan media sosial di internet. Dengan itu, pendedahan ini telah menjadi sebuah senjata pengkerasan terbaru terkumpul di militan ini. Dan pendedahan ini juga untuk membina penggerutan dan mengukuhkan ideologi mereka di rantau ini. Next. Punca kedua ialah persekitaran. Persekitaran ini telah mempengaruhi akhlak individu dalam masyarakat. Ini boleh menggalakkan perkembangan aspek dan menghindarkan perkembangan aspek lain. Selain itu, persekitaran dapat mengamalkan pengasingan nilai kerohanian daripada urusan keduniaan dan persekitaran sosial budaya yang bersifat sekular, liberal dan materialistik. Next. Punca ketiga ialah internet. Internet ini telah mengubah pemikiran setiap golongan manusia. Contohnya pemikiran para remaja. Pemikiran berlaku kerana golongan remaja boleh menggunakan internet dengan tidak terlepas daripada pengaruhnya. Dan sifat internet juga dapat menembusi sebadan negara kerana ia suka disekat, ditapis dan diharap tidak seperti media massa lain. Okey, terima kasih Lee. Next 2 slides, saya akan berikan kepada Asirah. Dipersilakan. Punca yang seterusnya ialah filem atau lagu.
Filem atau lagu dari seluruh negara yang usul gas, lucah dan bertentangan dengan moral. Dan negatif pada dan itu membawa dalam punca ia bahan-bahan subversif. Contohnya tulis tentang agama berbahaya kepada masyarakat. Ia juga melalui bahan-bahan yang diperolehi dari internet, siaran-siaran radio, televisyen dan video. Para remaja terdedah kepada gejala yang tidak sihat. Sebagai contoh, unsur ganas dan luar, budaya barat, budaya dadah, tahayu dan seks bebas. Okey, terima kasih Syirah. Walaupun ada technical difficulty dalam segi Syirah punya punca iaitu filem dan lagu dan bahan subversif. Tapi kalau tengok slide ni, anda mengetahuilah. So, dah mengetahui puncanya. Boleh ke punca tu berlaku? Tapi kena fikir secara logik dia. Apakah kesan yang berlaku sekiranya berita viral tu menyebar secara mendalam? So, saya akan mensilakan Hamid untuk menanyakan apakah kesan berlaku sekiranya berita viral terus menyebar tak terkawal. Dipersilakan. Penularan berita palsu semakin menjadi buah mulut masyarakat di negara kita dan ia memberi impak yang maksimal kepada si mangsa. Antara kesan penyebaran berita palsu ialah ia menimbulkan perasaan kemarahan dan kebencian. Perasaan kemarahan dan kebencian yang dirasai si mangsa dapat mengundang masalah jenayah yang lain seperti kes pergaduhan dan juga kes bunuh diri. Seterusnya, penyebaran berita palsu dapat menjatuhkan maruah diri si mangsa. Maruah diri merupakan aset yang paling berharga bagi setiap insan jika dibandingkan dengan harta pusaka. Apabila maruah diri seorang terancam, si mangsa akan mula berasa panik dan tertekan. Perasaan panik dan perasaan tertekan ini akan menjadikan si mangsa mengambil keputusan yang tidak wajar seperti kes membunuh diri. Seterusnya, penularan berita palsu juga membuatkan si mangsa dipandang buruk dalam kalangan masyarakat. Kadang-kala si mangsa akan dipandang buruk dalam ahli keluarganya sendiri. Hal ini membuktikan bahawa penyebaran berita palsu bukan saja mengancam nama baik seorang insan, malah ia mengancam nama baik sebuah keluarga. Ini membuktikan bahawa penularan berita palsu menjejaskan kesejahteraan hidup seorang insan dalam kalangan masyarakat. Dan kesan terakhir ialah penyebaran berita palsu dapat mengancam keamanan negara. Jika keamanan negara terancam, secara tidak langsung ketidakstabilan ekonomi dan juga politik akan berlaku. Peluang ini dapat digunakan oleh kuasa asing untuk menakluk tenaga yang terdapat di negara kita seperti tenaga petroleum. Next. Okey, terdapat dua kisah lokal yang menggambarkan dahsyatnya kesan penyebaran berita palsu. Next. Okay. Seorang individu yang tidak dikenali telah menyebarkan gambar tapak kasut jenama bata yang dikatakan mempunyai kalimah Allah di tapaknya. Ekoran sebaran itu sebanyak 70,000 pasang kasut terpaksa ditarik balik sehingga Kementerian Dalam Negeri memberi pengesahan bahawa tidak wujud kalimah Allah pada tapaknya. Dan kisah kedua ialah seorang pelajar sekolah menengah dikatakan dibunuh. Perasaan iri hati ekoran kejayaan S. Sumita yang memperoleh 10A dalam peperiksaan membuatkan seorang individu yang tidak dikenali menyebarkan berita palsu bahawa gadis tersebut dibunuh dengan kejam. Ini menyebabkan dia dan keluarganya terpaksa berhadapan dengan ucapan takziah daripada ahli keluarga dan juga kenalan. Terima kasih. Okey, terima kasih Hamid untuk menekan betapa buruknya kesan berlaku jika penyebaran berita viral terus menyebar secara tiba-tiba. Jadi, bagaimana kita membendung penyebaran berita palsu? Jadi, saya akan persilakan Nur Syuhada untuk menekan tiga langkah tersebut
Dan satu tambahan yang dia dipersilakan. Okey, antara langkah membendung penyebaran berita palsu, rakyat Malaysia haruslah merujuk kepada media arus perdana. Bekas Penasihat Media dan Komunikasi kepada Perdana Menteri, Datuk A. Kadir Jassim menjelaskan bahawa media arus perdana merupakan sumber utama yang dipercayai. Contoh media arus perdana ialah TV3, berita TV9 dan berita-berita di radio yang kita sedia maklum. Ia adalah tertakluk kepada undang-undang dan sentiasa mematuhi etika yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kita juga mestilah lebih merujuk kepada media arus perdana daripada media sosial yang kita sedia maklum. Media sosial ini menyebarkan berita kadang-kadang tidak betul dan tidak sahih. Langkah seterusnya ialah merujuk sumber rasmi yang sahih. Hal ini adalah untuk menghindari daripada tercetusnya berita palsu. Sebagai contoh, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia menasihatkan orang ramai agar merujuk kepada sumber rasmi wabak COVID-19. Baru-baru ini seperti yang kita tahu, terdapat ramai individu-individu yang tidak bertanggungjawab yang telah menyebarkan berita tidak betul. Sebagai contohnya, baru-baru ini tersebar gambar terak askar di jalan raya dan pihak KKM telah mengesahkan bahawa berita itu adalah tidak betul. Jadi pihak KKM juga telah memberi amaran kepada individu yang tidak bertanggungjawab ini agar tidak menyebarkan berita palsu yang dapat memecah belahkan rakyat dan kaum. Seterusnya, pihak berkuasa mestilah melaksanakan inisiatif atau kempen kesedaran bagi menyedarkan rakyat Malaysia bahawa menyebarkan berita tanpa unsur periksa ini adalah bukan sesuatu benda yang remeh. Okey. Seterusnya, apabila kita ingin melakukan sesuatu perkara, kita mestilah berfikir dahulu. Kerana apabila kita menggunakan akal fikiran yang waras, kita tidak akan menyebarkan sesuatu benda tanpa memeriksa dahulu. Itu sahaja daripada langkah membendung penyebaran berita palsu. Dan terima kasih Nur Syahda untuk memberikan satu penjelasan yang cukup mantap sekali dalam memberikan langkah-langkah dalam membendung penyebaran berita palsu. Sorry about my tongue twisters balik. Dan ini adalah langkah-langkahnya yang panjang lebar pasal terpaksa kena dinikahkan pada Nur Syahda. So terima kasih atas penjelasan yang sesuai. Dan ini adalah rujukan yang telah kita sediakan kecuali satu website, yang satu website dia unavailable terus sebab sejak ke belakang ni dia tiba-tiba tak available. So that is why. Jadi secara empiric saya, jangan percaya dengan berita palsu kerana dia akan memberikan satu jejas yang cukup dalam sekejap mata terus akan berlaku di seluruh dunia. So trust at your own source. Check your parents to see if it's true or not, and make sure don't be biased and spread to other news. Otherwise dia akan menjejas selalu dunia. So minta maaf dan minta maaf dalam apa-apa saya cakap sebab saya pertama kali dan seluruh ni try buat presentation ni sebab ni banyak kali kita buat satu presentation ni. So baik sekali, saya berterima kasih kepada semua yang menonton ni, terutama Ustaz Abdul Kamil, dan I hope to see you soon. So it's me Muhammad Hakimin and all my groups signing out.